Jadi sekarang ini seperti biasa kita ingin kupas berkenaan topik kesihatan mental. Bagaimana sebenarnya cabaran yang perlu dilalui oleh kita semua, terutama dari sudut emosi dan sebagainya, terkala kita sedang menghadapi tekanan disebabkan oleh pandemik COVID-19. Dan seperti biasa juga kami ingin mewawarkan kepada anda untuk topik kesihatan mental ini. Kami akan membuka talian untuk anda hubungi untuk sesi curahan hati ataupun untuk anda berkongsi cerita, pandangan maupun pengalaman anda berkaitan dengan topik kesihatan mental kita, iaitu cabaran mengurus emosi dan mental ketika menghadapi masalah, iaitu 0322829841 dan juga 0322829855. Ya, jadi sementara kita menunggu panggilan daripada anda semua, kita perkenalkan terlebih dahulu tetamu yang kami bawa menerusi panggilan video hari ini, iaitu Alia Ali selaku pengasas Awas Malaysia, pengerusi Yayasan Zuriat Care. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi. Okey. Selamat pagi semua. Baik, kalau Puan boleh kongsikan terlebih dahulu, apakah antara perubahan yang akan berlaku terutama dari sudut psikologi sekiranya individu tersebut sedang mengalami tekanan emosi ataupun tekanan dalam kehidupan mereka dan sebagainya? Baik, terima kasih Syahidah. Sebelum tu kita kena kenal sikit. Saya boleh panggil saya Kak Ngah. Saya lebih selesa dengan panggilan Kak Ngah. Okay. Bercakap tentang ni, terima kasih. Silakan, bercakap tentang ni, tentang psikologi, tentang perasaan dan pemikiran ni kan. Kita perlu tahu yang ada perubahan-perubahan bila bercakap tentang perubahan dari sudut psikologi ni, akan ada berlaku juga reaksi emosi, reaksi kognitif. Kognitif ni maknanya pemikiran lah kalau cakap pasal psikologi tu, perasaan dan pemikiran kita kan. Dan juga kalau kita bercakap tentang perasaan dan pemikiran kita ni, bila kita mendepani sesuatu masalah atau isu, kita tak lari sebagai manusia, kita tak lari daripada reaksi tingkah laku dan reaksi fizikal juga. Dia berkait paut. Maksudnya pemikiran dan emosi kita tu sebenarnya didasari oleh ataupun ada influence, ada pengaruh kepada fizikal dan juga reaksi tingkah laku kita. Seperti contoh kalau saya boleh bagi macam kalau reaksi emosinya adalah marah, reaksi tingkah lakunya adalah marah-marah kan. Dan juga reaksi kognitif tu mungkin dia jadi bila dia dah marah, dia boleh tak fokus atau dia terlupa atau dia jadi dia tak dapat fokus dan terganggu dia punya pemikiran. Dan juga bila kita marah tu kadang-kadang reaksi fizikal kita pun berkait paut. Maksudnya nanti mungkin kita rasa berdebar ke atau kita rasa tangan kita sejuk ke kan. Jadi benda tu ada berkait paut, tapi itulah pada dasarnya reaksi emosi, reaksi kognitif tu dia berkait paut. Dan ada pengaruh bila berdepan dengan masalah dan isu. Baik, itu penerangan daripada Kak Na berkenaan reaksi emosi dan juga reaksi kognitif kita setiap kali berdepan dengan permasalahan. Baik, mungkin Kak Na boleh memberikan solusi dalam hal ini. Apabila seseorang menghadapi permasalahan, kita melihat seseorang itu berada dalam tertekan, berada dalam keadaan marah, apa antara daya tindak awal yang terbaik yang boleh kita berikan kepada seseorang yang sedang menghadapi permasalahan ini? Sebab sering kali kita dengar kalau seseorang tersebut sedang marah dalam keadaan berdiri, kita suruh dia duduk. Jadi apa antara solusi-solusi lainnya, Kak Na? Betul, Menawar. Betul sangat. Macam kita pun tahu kan, kita dah diajar macam masa kecil-kecil kan, kalau Nabi pesan kalau kita tengah berdiri, tengah marah tu, bila dalam keadaan berdiri, kita duduk. Betul lah tu. Yang pertama saya rasa dia adalah berkenaan dengan tenangkan diri. Maknanya kita kena ingatkan diri kita, kalau kita dalam keadaan emosi yang terganggu atau emosi yang sedang menghadapi satu emosi yang sangat kuat, tenangkan diri dulu. Apa pokoknya? Tenangkan diri dulu. Bukan lebih senang cakap daripada buat, betul. Tapi kalau kita ada kesedaran tu, insyaAllah mungkin mula-mula kita rasa nak marah atau mungkin rasa nak jerit atau mungkin rasa apa pun sekali emosi kita, rasa nak menangis pun boleh. Tapi kadang-kadang bila kita dalam keadaan tidak tenang, kita akan bercakap atau melakukan sesuatu perkara yang
tidak diingini ataupun kita terkata benda-benda yang kita tak maksudkan kan. Dan jadi tenangkan diri itu adalah satu benda yang sangat penting. Kita belajarlah teknik-teknik, banyak teknik-teknik menenangkan diri. Pernafasan boleh, ada teknik pernafasan, ada juga orang yang ambil wuduk misalnya, ada juga orang yang pergi tinggalkan dulu keadaan tu dalam keadaan dia dalam emosi yang sangat kuat, dia minta excuse, dia keluarkan diri dia daripada kawasan tu, daripada emosi, daripada keadaan tu, dan dia pergi ambil berjalan-jalan dulu ke, rehatkan diri kan. So tenangkan diri adalah nombor satu. Nombor dua, bincang dengan orang yang boleh dipercayai. Kita jangan bincang dengan orang yang tak boleh dipercayai. Bincang dengan orang yang tak boleh dipercayai itu kadang-kadang mengundang masalah. Ramai daripada kita yang menggunakan sosial media misalnya sebagai medan meluahkan perasaan, tapi ada kalanya kalau semua dalam sosial media kita tu adalah orang yang memberi sokongan yang positif, tak apa. Tapi kalau ada yang nak bash kita, ada yang nak mengecam kita, dah menambahkan masalah dan tekanan kita kan. Jadi bincang dengan orang yang boleh dipercayai, rujuk dengan orang yang boleh bantu. Kadang-kadang kalau orang sekeliling kita, ahli keluarga kita ataupun rakan-rakan kita tak faham, tak menyokong kita situasi kita ataupun emosi kita ataupun keadaan masalah kita, kita boleh rujuk pada orang-orang atau NGO, badan-badan yang boleh membantu, ataupun talian psikososial sekarang dah banyak, alhamdulillah. Kita boleh hubungi mereka dan luahkan perasaan kita di situ, tanyakan pendapat, dan orang-orang ni juga, badan-badan ni boleh refer, boleh rujuk kita kepada yang lebih boleh membantu kita. Misal kata kalau ada masalah macam masalah keganasan rumah tangga misalnya, atau masalah kesihatan mental misalnya, dan saya adalah pengasas AWAS, iaitu Awareness Against Suicide. Kami membantu, kami juga ada talian psikososial yang boleh membantu, tidak melalui telefon tapi melalui texting, sebab talian phone ni dah banyak kan. Jadi kita texting, bantu orang yang nak mencari-cari jawapan ataupun perlu rujukan kepada badan-badan tertentu lah. Itu dari sudut kesihatan mental kan, dari sudut emosi. Yang ketiganya, kurangkan stresor ataupun pendedahan. Macam kalau kita ni ada masalah dengan orang rakan kerja yang suka sangat cakap bukan-bukan pasal kita ke, suka ngata-ngata kita misalnya lah, ataupun dalam social media tu kita suka sangat. Masa saya dulu hari tu, masa Hari Raya Haji kan, masa tu tentang Palestin, anak-anak Palestin masa tu dibom dengan teruknya. Saya kerap tengok, lepas tu saya jadi stres dan sangat tertekan bila masa tu kita tengah Raya Haji, bunyi mercun tu saya rasa macam macam mana anak-anak dekat Palestin tu, saya ibaratkan macam seolah itulah bunyi bom-bom kan. Jadi benda tu banyak menekan saya, dan saya berfikiran lebih baik tinggalkan, jauhkan daripada social media pendedahan begitu, sebab dia bila kita terdedah kepada stresor ataupun punca-punca stres itu, dia meningkatkan lagi emosi kita dan ketidaktenangan kita. Dan akhir sekali, self-help, bantulah diri, maknanya cari kekuatan dalam diri tu untuk dapatkan bantuan. Kalau kita tak mampu, dah tak larat, rasa dah terbelenggu dengan masalah jiwa, carilah bantuan, carilah sokongan orang-orang yang boleh membantu. Dia ada step-step dia. Kalau semua orang ada kesihatan mental, kalau kita tak jaga kesihatan mental, boleh jadi kesihatan mental yang tak dijaga tu lama-lama akan bertukar menjadi penyakit mental. Oleh itu, jangan tunggu sampai dapat penyakit mental. Mudah-mudahan di peringkat awal lagi kita dah kenal pasti dan kita cuba tangani masalah kita. Kerana kita ada seorang pemanggil di talian, iaitu Mariatul dari Kuala Lumpur. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Saya nama saya Mariatul. Saya mengalami alahan pada semua ubat. Jadi perlu ke saya injection, sebab sekarang ni in fact kalau kita pergi umrah kita akan di-inject kan. Jadi bila sudah inject, sekarang ni tangan saya kiri dah kebas, dah teruk, dah tak boleh. Megang barang dah tak boleh. Lepas tu lidah saya dan bibir saya dah alahan pada semua makanan yang pedas dan panas. Saya cuma boleh makan Panadol saja. Antibiotik saya tak boleh. Lepas tu ni yang terbaru, sebab saya nak tanya, sebab alahan ni doktor bagi saya makan vitamin B1, 6 dan 16 satu pil. Tapi bila saya makan, alahan saya lagi teruk. Saya tak
sekarang ni perut saya tak boleh buang air besar. Itu saya nak tanya, kalau saya injection vaksin ni, apakah alahan itu akan menambahkan teruk lagi pada saya ke atau macam mana? Sekarang dalam rumah semua marah saya sebab saya tak ambil injection vaksin. Sebab saya dah, sekarang ni saya dah jadi seorang yang garang dalam rumah. Sekejap saya mengamuk, marah anak, marah suami. Okey, Puan. Betul nak buat macam okey. Terima kasih dengan soalan itu. Kita akan cuba untuk mendapatkan jawapannya sebaik mungkin. Kak Ngah, mungkin kita boleh berikan sedikit solusi lah. Sebab kalau kita dapat lihat daripada soalan yang diajukan ini, mungkin dia berada dalam keadaan tertekan disebabkan oleh masalah kesihatan dan sebagainya. Jadi apakah perkara yang boleh dilakukan oleh Maziatul tadi? Okey, terima kasih Puan Maziatul. Itu soalan yang baik. Maknanya Puan Maziatul tu, walaupun saya tak dapat jawab dari sudut medikalnya kan, sebab itu berkenaan dengan alahan dan fiziologi dan sebagainya, tapi dari sudut emosi pada saya, Puan Maziatul dah kena pasti yang maknanya marah-marah tu berpunca daripada stres, berpunca daripada tekanan, berpunca daripada tak boleh buang air besar, tak boleh alergi kan, kita dalam keadaan tak selesa, badan kita tak selesa. Jadi pada saya alhamdulillah, sebab dah kena pasti yang marah-marah tu berpunca daripada situ, carilah pertama sekali carilah bantuan dari segi fizikal tu, mungkin dapatkan second opinion ataupun pandangan yang lain daripada doktor yang lain. Mungkin saya tak tahu itu dari sudut fizikalnya, dari sudut medikalnya, tapi dari sudut emosinya dapatkan juga sokongan, berbual, berbincang dengan orang yang boleh kita luahkan perasaan. Sebab bila dalam keadaan kita punya perasaan atau emosi sangat tinggi, kita tak boleh fokus, kita jadi marah-marah macam Puan cakap tadi. Jadi tangani satu persatu emosi kita tu, bercakap, meluahkan. Salah satu cara juga journaling ataupun menulis. Tulislah banyak-banyak, marah banyak-banyak pada kertas tak apa, koyak-koyak kertas pun tak apa, asalkan benda tu tidak memudaratkan orang lain. Jadi usahakan untuk perbaiki emosi tu dari semasa ke semasa, sebab dia ada kait paut juga. Baik, jawapan ringkas saya. Baik Kak Nah, daripada penerangan daripada Puan Maziatul tadi, bagaimana untuk kita mengaitkan berkenaan kegagalan pengurusan emosi dan juga mental yang baik dalam situasi pandemik ini, khususnya sekiranya seseorang mengalami permasalahan, bagaimana ianya boleh menjejaskan kualiti kehidupan seseorang, khususnya perhubungan dengan kekeluargaan, hubungan dengan rakan sekerja, hubungan dalam masyarakat dan sebagainya, Kak Nah. Okey. Kalau kita bercakap tentang emosi dan perasaan ni kan, sebab dia berkait paut dengan kesihatan mental, dia berkait paut juga dengan hubungan kita dengan orang lain kan. Kita perlu sangat ada self care lah, ataupun penjagaan kendiri. Sebab penjagaan kendiri ni kita kena tahu, memang dalam keadaan kita tertekan, dalam keadaan stres yang tinggi dalam pandemik ni semua, dalam orang yang berhadapan dengan berjuang dengan emosi kan, perasaan yang tidak tentu dan sebagainya. Tapi perlunya kita ada ambil masa-masa untuk berehat. Self-care ni, penjagaan diri termasuklah berehat. Apa yang kita suka, berkebun, bercakap dengan orang. Kita perlu cari jalan untuk tangani masalah ataupun emosi kita dengan baik. Carilah jalan. Kalau ada orang yang suka mengaji, mengajilah. Ada orang yang suka berkebun, berkebunlah. Ada yang suka bercakaplah dengan kawan-kawan yang boleh dipercayai. Dan juga timba ilmu sebanyak-banyaknya pada saya. Sebab sebenarnya macam mana nak mengurus emosi, macam mana nak mengurus marah, macam mana nak mengurus tekanan dan stres sebagainya. Semua tu adalah ilmu yang boleh kita pelajari. Kalau kita seorang yang marah-marah, kita tak selamanya, ataupun kita tak perlu jadi orang yang marah-marah selama-lamanya. Benda tu boleh diubah, benda tu boleh dipelajari, dan perlu ada kemahuan dalam diri kita untuk mengubah diri kita. Jadi pada saya, self-care, penjagaan diri, kita kena jaga emosi kita melalui perkara-perkara yang menenangkan kita, menyeronokkan kita, sebab hiburan tu adalah penting juga untuk diri kita. Takkan kita asyik nak kerja je, takkan asyik nak stres je, nak emosi je kan. Jadi pengurusan emosi dari sudut penjagaan kendiri itu penting, dan juga timbullah ilmu banyak-banyak dari sudut kekeluargaan dan sebagainya. Kalau kita kena kenali diri kita, sebab setiap manusia tu ada personality dia, ada kekuatan dia, kelemahan dia, ada trauma sejarah silam dia. Macam saya mengasas awas, saya merupakan seorang
suicide loss survivor ataupun dalam bahasa Melayunya pemandiri kehilangan bunuh diri ya. Saya tak suka perkataan bunuh diri itu sebab dia tidak menyantuni orang yang telah pergi. Tapi sebenarnya masalah tu boleh selesai bila kita sedar diri apa kekuatan kita, apa kelemahan kita, macam mana kita nak berhadapan. Komunikasi tu sangat penting. Bila kita dah kenal diri kita dah tahu apa kekuatan kita, kesukaan kita tak suka pantang larang kita tak suka kalau berdepan dengan sesuatu yang macam benda yang mengingatkan kita tentang trauma. Contohnya saya sebelum kita ingin mempertanyakan lebih lanjut berkenaan bagaimana cara untuk kita mengenal pasti kekuatan dan kelemahan diri kita, sekarang ini Syuhaira, kita ada seorang pemanggil. Ya, dari Selangor, iaitu Sabaria. Hello, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Okey, silakan. Assalamualaikum doktor. Ini saya ni Puan Sabaria pada undangan. Nak tanyalah doktor, kakak adik saya ni, dia ni Parkinson. Parkinson. Ya. Lepas tu dia selalu murung juga doktor. Mungkin disebabkan dia makan ubat banyak tu doktor. Sebab dia selalu menangis doktor. Lepas tu boleh ingat masa-masa silam. Adakah itu satu pada tekanan mental ke ataupun macam mana doktor? Sebab anak dia pun kiranya bahagian Kementerian Kesihatan, tapi tak boleh nak bagi motivasi kepada mak dia. Sebab mak dia macam bila duduk seorang dia akan menangis. Macam tu doktor. Macam mana nak mengatasi doktor? Ataupun sebab ubat tu macam mana doktor? Boleh buat lagi pencerahan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Puan Sabaria. Mungkin bukan kepakaran Kak Ngah lah untuk menjawab dari sudut kesihatan dan sebagainya, tapi bagaimana untuk mereka menguruskan emosi ketika mengalami situasi-situasi seperti ini, Kak Ngah? Okey, terima kasih. Saya tidak pakar tapi pernah bekerja dalam hospital Permai dulu, jadi ada sedikit pengalaman. Bila bercakap tentang Parkinson tadi ya, Puan Sabaria tadi bercakap tentang Parkinson ibunya ya, ataupun orang yang ada Parkinson. Bila ada Parkinson ni maknanya dia ada berkaitan juga dengan emosi dan kognitif dia kan, yang mungkin terganggu disebabkan oleh penyakit Parkinsonnya. Bila dah sampai tahap marah-marah, menangis-nangis ataupun tidak stabil emosi dia tu, pada saya perlulah rujuk semula kepada doktor juga yang akan boleh diagnose. Kadang-kadang mungkin perlu tukar ubat, mungkin ubat dah tak sesuai, ataupun perlu naikkan dos ubat. Saya tak pasti, itu bukan kepakaran saya, tapi perlu rujuk semula. InsyaAllah ada jalannya, ada cara nak menyelesaikannya. Tapi jangan biarkan, yang penting sekali jangan biarkan dia bersendirian atau berlarutan. Benda-benda yang kesihatan mental, isu kesihatan mental ni kan, emosi, kalau dia berlarutan dia boleh bertukar kepada benda yang lebih mudarat, benda yang lebih serius. Dan kita tak nak sampai satu tahap yang ialah kita semua akan menyesalilah perkara-perkara yang tidak diingini kan. Oleh itu dapatkan rujuk semula. Kalau rasa doktor yang sedia ada tu rasa macam tak cukup, carilah pandangan doktor yang lain, second opinion mungkin, sebab itu sangat penting untuk kita. Yang penting adalah keperluan kesihatan holistik pesakit yang ada Parkinson tu tadi, ibu ke siapa tadi, maaf saya tak kurang jelas. Tapi adalah penting untuk kita menjaga holistik, maknanya bukan fizikal sahaja tapi emosinya ataupun kesihatan mentalnya, sebab dia berkait rapat kan. Kalau tak okey satu, dia akan tak okey yang kedua. Jadi dia saling berkait paut. Mungkin Kak Ngah boleh kongsikan bagaimana peri pentingnya ilmu tentang pengurusan emosi ini apabila seseorang itu berada dalam situasi tertekan dan sebagainya. Mereka mungkin tidak dapat melihat gambaran yang lebih besar. Mereka berada dalam satu bulatan yang sangat kecil dan akan sentiasa memikirkan tentang masalah tersebut. Jadi itu merupakan antara salah satu punca atau faktor kenapa mereka tidak berjaya untuk menguruskan emosi mereka. Jadi ilmu ini perlu disuntik dalam bulatan tersebut supaya mereka berjaya keluar dan menguruskan emosi itu. Jadi bagaimana untuk individu di luar sana yang sedang menonton sekarang ini yang mengalami situasi tersebut untuk mendapatkan ilmu-ilmu tentang pengurusan emosi ini?
Ya, untuk mendapatkan ilmu ni dia banyak cara, walaupun kalau kita tak suka membaca, misalnya kita tak suka membaca, sekarang ni banyak dah cara dan kaedah untuk kita belajar tanpa membaca pun. Kalau tak suka baca boleh dengar YouTube, banyak sahaja YouTube rancangan, tapi kena pilih lah, kena hati-hati. Pilih maknanya rancangan yang boleh kita rasa yang boleh dipercayai, maknanya daripada sumber-sumber yang sahih, bukan kawan-kawan kita je yang bercakap misalnya kan, maknanya daripada pakar-pakar tertentu. Jangan self-diagnosis lah, jangan kita baca-baca pula, kita dah baca-baca, oh ini aku ni ada masalah sekian-sekian, tapi sebenarnya kita tak tahu pun, lepas tu kita pandai-pandai kita je. Rujuk pada pakar, rujuk pada orang yang ahli, dan yang penting sekali kena ada kemahuan lah, maknanya cari ilmu tu. Kalaupun kita boleh membaca, misalnya kita boleh membaca buku, banyak sangat ilmu-ilmu yang kita boleh dapati untuk memperbaiki emosi kita. Dengan YouTube pun boleh, dengar ceramah, syarahan dan sebagainya. Dan juga pada saya juga ambil masa, kurangkan masa dengan orang-orang yang negatif dan lebihkan masa dengan orang-orang yang ada wisdom, orang-orang tua yang ada bijaksana, yang tidak menghukum, menghakim dengan masalah kita, emosi kita. Cari orang-orang yang boleh membantu menyokong diri kita. Itu sangat-sangat penting. Kelilingi diri kita dengan orang-orang yang akan sokong kita punya perasaan dan membantu kita untuk lebih ke hadapan lah. Baik Kak Ana, kita lihat dalam situasi apabila seseorang itu berhadapan dengan permasalahan, terdapat pelbagai cara daripada individu-individu untuk mereka menangani permasalahan tersebut. Ada setengah individu yang mungkin suka untuk memendamkan permasalahan, ada yang suka untuk meluahkan, berkongsi permasalahan. Namun dalam situasi ini mungkin ada perkara yang mungkin kita tidak semua perkara yang boleh kita luahkan kepada semua orang. Namun sifat ataupun perangai seseorang untuk terus memendamkan permasalahan tersebut, bagaimana untuk kita tangani dalam hal ini? Bagaimana pemendaman permasalahan ini boleh memberikan impak kepada psikologi, emosi dan mental dalam jangka masa panjang? Ya, saya boleh bercakap sendiri melalui pengalaman saya lah. Macam saya kongsikan tadi kan, lama saya memendam perasaan. Lebih kurang 10 tahun lalu saya telah kehilangan insan tersayang yang telah mengambil nyawanya, dan sebab itu saya mengasaskan AWAS. Pada ketika itu masalahnya semakin menjadi-jadi bila saya ada perasaan malu dan stigma bila bercakap tentang emosi dan kesihatan mental ni. Kadang-kadang kita rasa macam orang tak nak dengar, kita tak nak bebankan orang, dan benda tu adalah satu yang perlu, sebenarnya sangat perlu untuk kita manusia, kita perlu meluahkan. Kalau tak terlalu sarat kan dalam dada ni kan, kadang-kadang kita tak boleh fokus, kita jadi tertekan. Dan bila kita dalam keadaan tadi bercakap tentang bulatan kita sendiri tu, kita tak nampak luar daripada bulatan tu, kita nampak apa masalah kita je. Dan bila kita nampak masalah kita tu, kita tak ada rasa macam tak ada jalan penyelesaian. Jadi berbincang-bincang itu yang berbalik kepada ilmu tu. Kita kena tahu yang sebenarnya malu dan takut untuk pergi mendapatkan sokongan, bantuan, rawatan tu semua adalah stigma. Ramai orang terlalu takut dan tak nak dan tak malu untuk pergi dapatkan bantuan. Saya sendirilah, saya bercakap melalui pengalaman. Sebab ialah takut, kita, masyarakat kita ni terlalu dimomokkan dengan apa orang kata, nanti apa orang fikir tentang kita, nanti orang kata kita ni tak betul dan sekian dan masalahnya. Dan juga dia melibatkan secara masyarakat yang lebih besar. Nanti kalau majikan tahu, nanti majikan pula yang mungkin tak naikkan pangkat ataupun buang kerja dan sebagainya. Jadi benda tu kena diatasi secara kelompok, secara masyarakat. Kesihatan mental tu perlu digalakkan dalam pandemik begini. Kita semua tahu yang kita semua dalam keadaan tidak pasti, tidak tentu keadaan kita kan, kesihatan kita, ekonomi kita, politik dan sebagainya. Jadi perlu tangani bersama dan dapatkan jalan. Yang utama sekali kita berbalik pada diri kita. Kita kena sedar dan tahu yang stigma itu adalah satu benda yang akan mematahkan
mematahkan semangat kita untuk mendapatkan sokongan orang lain. Jadi jangan ada stigma, buangkan stigma tu jauh-jauh. Samalah macam kalau penyakit kencing manis, orang tu perlukan dialisis. Kalau penyakit kanser, orang tu perlukan kemoterapi. Kalau penyakit hati, bukan penyakit hati tu bukan maknanya busuk hati ya, maknanya penyakit ada masalah sebelum dia jadi penyakit lah, masalah emosi, masalah mental, dapatkanlah sokongan, kaunseling misalnya. Kalau dah mungkin lebih, kaunseling mungkin akan refer pada rawatan dan sebagainya. Tapi jangan tunggu sampai dia terlalu mudarat. Jangan tunggu sampai sebab macam saya sebab malu juga, stigma, saya tunggu. Lepas 5 tahun bila kemurungan tu dah bertukar kepada anxiety ataupun kebimbangan yang melampau, time tu saya dah tak boleh drive. Masa tu saya drive dah menggigil-gigil, dia dah bertukar bentuk fizikal kan, daripada emosi mula-mula sedih-sedih aja ataupun murung aja, lepas tu dia dah jadi bila saya tanya doktor kalau saya tak, hari ni saya tak dapatkan juga rawatan, boleh tak saya punya masalah ni lebih serius, saya punya kesihatan mental ni jadi lebih serius? Dia kata boleh sampai misalnya jadi psikosis, boleh lebih teruk lagi. Jadi nasihat saya, tolonglah jangan segan, jangan malu, jangan ada stigma, buang jauh-jauh. Kita sama kita pun, kita jaga kita, galakkan kawan-kawan kita, ahli keluarga kita untuk bercakap, dan kita beri sokongan. Dan yang penting, kalau kita tak boleh tangani, misalnya kita tak boleh tangani sebab kita rasa macam kita pun tak tahu nak cakap apa, ataupun kita cakap dia tak dengar. Kadang-kadang hubungan kekeluargaan tu buatkan kita macam susah kan nak bercakap. Tak apa, mintalah bantuan orang lain, mungkin pakar, mungkin ahli yang lebih ahli keluarga ataupun orang lain yang lebih bijaksana ataupun wise untuk nasihat kita dan bantu kita dalam situasi begini. Okey, Kak Ngah, terima kasih bersama kita hari ini. Kalau kita boleh rangkumkan cara terbaik untuk pengurusan emosi adalah mencari sistem sokongan yang tepat untuk diri anda meluahkan segala perasaan yang anda alami sekarang ini. Terima kasih kepada ahli-ahli ataupun lebih selesa dipanggil sebagai Kak Ngah hari ini bersama kita untuk berkongsi bagaimana cara untuk kita mengurus emosi dan juga mental ketika berhadapan dengan masalah. Terima kasih.